Salam sejahtera Miss Zarin dan rakan-rakan. Nama saya Teo Chen Lin, ahli dari kumpulan 7. Video ini adalah pembentangan tentang interaksi antara tamadun dan 5 kelahiran atau kemerosotan yang terdapat dalam filem ini. Filem yang kita dipilih adalah bertajuk Monggo, The Rise of Genghis Khan, sebuah filem oleh Sergei Bodov. Di dalam filem tersebut, ada beberapa interaksi antara tamadun yang dilihat dan ditunjukkan. Interaksi yang pertama dapat dilihat dalam filem ini adalah perkahwinan. Dalam filem tersebut, watak pertama bernama Genghis Khan, dia dilahir sebagai temugin di Monggo. Beberapa tahun sebelumnya, ayah Genghis Khan bernama Yi Suge telah menculik isteri seorang kaum Merkit. Oleh itu, semasa Genghis Khan berusia 9 tahun dan sedang perjalanan menuju perkampungan Merkit, ayah Genghis Khan, Yi Suge, ingin anaknya memilih satu gadis di kaum Merkit sebagai isteri untuk memulihkan damai dan hubungan antara suku kaum dengan cara jodoh ini. Di sinilah Genghis Khan bertemu dengan Bote yang kemudian menjadi isterinya. Setelah 5 tahun lalu, Genghis Khan menggembara ke hilir sepanjang sungai Kelurun untuk mencari Bote. Akhirnya, pasangan itu disatukan sebagai suami dan isteri dan perjodohan kedua-dua mereka pun dilangsungkan. Cerita dan penggembaraan mereka juga bermula pada masa chapter ini. Salam sejahtera, nama saya Derek Quinn. Interaksi antara tamadun yang kedua ditunjuk dalam filem ini adalah interaksi perjuangan dan peperangan. Interaksi perjuangan merupakan interaksi kesan yang negatif pada bila masa tamadun. Selepas perkahwinan antara Genghis Khan dan isterinya, kehidupannya pasangan mereka ternyata tidak bisa berlangsung lama. Pada saat ini, jugalah filem bermula ke arah tahap klimaks. Ketika Genghis dan isterinya sedang berkuda di tengah padang rumput, mereka tiba-tiba diserang oleh suku kaum Merkit. Malangnya, Genghis Khan tidak bisa melawan. Bote pun telah diculik untuk dijadikan isteri oleh pemimpin ahli di suku Merkit. Kemudian, Genghis Khan memutuskan untuk meminta bantuan saudaranya, Jamukta, untuk menyelamatkan isterinya Genghis Khan. Genghis Khan menjamin akan berjaya menyelamatkan Bote tidak kira bagaimanapun. Namun begitu, mereka masih harus mengumpulkan pasukan tentera dahulu untuk bersedia untuk berperang dan melawan suku kaum Merkit yang terkenal ganas dan biadab. Setelah perjuangan telah dijalankan beberapa bulan, mereka akhirnya menyerang bangsa Merkit dan berhasil menyelamatkan isteri Genghis Khan iaitu Bote. Petualangan Genghis Khan tidak berhenti di situ. Di dalam filem Monggo ini masih akan disajikan petualangan Temujin, nama kecil Genghis Khan, hingga menjadi sosok yang inspiratif, pemberani dan pemimpin yang visioner. Interaksi yang ketiga dapat dilihatkan dalam filem ini adalah kepimpinan. Dalam filem tersebut, Genghis Khan berjaya membuktikan dirinya sebagai seorang pahlawan yang mengurungkan dan pemimpin yang berkarisma seawal usia 20 lagi. Selepas mengumpul para penyokongnya, Genghis Khan mula menjalinkan pakatan dengan ketua-ketua suku kaum penting Mongol. Pada tahun 1206, Genghis Khan berjaya menyatukan semua puak Mongol yang memang kecil-kecil pada masa itu. Lepas berjaya menyatukan orang Mongol, Genghis Khan mula merangka strategi untuk melawan dunia. Ketika ini juga dia telah membuat satu undang-undang baharu untuk bangsanya dengan melarang penjualan dan penculikan wanita dan mengharam penghambaan bagi orang-orang Mongol yang biasanya menjadi tradisi dorang pada zaman tersebut. Terima kasih kepada ahli kumpulan saya. Salam sejahtera, nama saya Lee Jeming. Saya akan membentangkan tentang 5 faktor kelahiran dan kemerosotan daripada wayang Genshin Khan. Faktor yang pertama, kedudukan strategi.
Keadaan muka bumi, sebatang geografi dan kedudukan yang strategik mendorong kepada manusia untuk mengasaskan penempatan dan akhirnya mewujudkan sesebuah tamadun. Contohnya tamadun Cina, tamadun India dan tamadun Mesir. Kedua, rangsangan ilmu dan pembudayaan nilai-nilai murni. Ilmu menjadi penyunyuk kepada manusia yang untuk memahami kebenaran dan keluar daripada unsur-unsur kejahilan. Oleh itu, penawar kepada kebodohan manusia adalah dengan meneroka cabang bidang ilmu yang ada. Masyarakat pada ketika dinaungi dalam lautan keilmuan dan ilmu disusun mengikut bidang disiplin yang terdiri dan diiktiraf oleh masyarakat dunia. Ketiga, orientasi keagamaan dan kerohanian. Elemen keagamaan dan kerohanian merupakan kekuatan dalam manusia untuk mendongkong nilai mulia dan kebaikan dan seluruh aspek kehidupan. Masyarakat yang berpegang teguh kepada ajaran agama akan sentiasa memelihara diri mereka daripada perlakuan dan budaya songsang yang menyalahi fitrah manusia. Natijah daripada penghayatan keagamaan akan melahirkan individu dan masyarakat yang bertanggungjawab, bersatu padu dan menjadi rakyat yang menyumbang kepada kepentingan negara. Itu saja daripada saya. Terima kasih. Salam sejahtera, nama saya Nicholas. Hari ini saya akan membentangkan tentang kemerosotan filem Mongol. Penerangan tentang ini ialah tindakan atau proses menjadi terjejas atau lebih rendah dalam kualiti, fungsi dan keadaan yang telah merosot kemerosotan karat dan kemerosotan standard akademik. Selepas itu, saya akan membincangkan tentang kelimpahan moral dan nilai. Pada satu hujung spektrum kepimpinan, terdapat Machiavelli bersekongkol bercita-cita tinggi dan kejam. Di sepanjang spektrum pemimpin dan motivator hebat ini, sering digunakan dalam buku perniagaan, ucapan dan anekdot. Ada satu yang tidak boleh disebut, ialah Genghis Khan. Dia seorang lelaki yang sangat jahat, tidak dicuci dan dihagarkan darah sehingga dia tidak boleh belajar daripadanya. Genghis Khan menasihati kita akan tiada kawan yang lebih baik daripada hatimu yang bijak. Walaupun terdapat banyak perkara yang boleh anda mengharapkan, tiada siapa yang lebih dipercayai daripada diri anda sendiri. Walaupun ramai orang boleh menjadi penolong anda, tidak ada yang lebih dekat dengan anda daripada kesadaran anda sendiri. Selepas itu ialah melat, petak dan bencana alam filem Mongol. Tentang filem ini, kekacauan malapetaka dan kejauhan Genghis Khan meninggal dunia dalam masa 8 hari selepas berangkat untuk kempen tariknya. Menentang Xia dinasti Barat pada 18 Ogos 1227, menurut sejarah rasmi Yan yang ditugaskan bermasa dinasti Ming China. Oleh itu, tarikh kematiannya dikatakan jauh pada 25 Ogos 1227, semasa kejatuhan Yin Sheng. Dan itu ialah kerana sifat nomad mereka, orang Mongol dapat membiarkan lebih banyak kuda daripada tamadun yang tidak aktif, yang tidak mampu mengorbankan tanah ladang untuk padang rumput membiarkan yang besar. Semua pahlawan Khan telah dipasang, dan separuh daripada mana-mana tentera yang diberikan terdiri daripada tentera berperisai yang memegang pedang dan tombak. Jadi itu sahaja untuk bahagian saya. Terima kasih. Baik, seterusnya semua faktor-faktor yang ahli kumpulan saya terangkan boleh dilihat dalam filem Mongol. Di sini saya akan tunjuk setiap satu faktor dan kaitkan dengan filem Mongol ini. Yang pertama berkenaan dengan kedudukan strategik, kaum Mongol akan menempatkan di kawasan yang ada tanah rata untuk membawa dan menjaga peternakan dan juga berdekatan dengan sungai untuk mendapat sumber kehidupan. Faktor kedua, bagi kelahiran tamadun terdapat pada rangsangan ilmu dan pembudayaan nilai-nilai murni seperti memberi dan menerima hadiah dari ketua kaum di kawasan-kawasan rehat bagi melambangkan keharmonian antara kaum, dan juga pada babak di mana temunggi dan jamuk memulakan persaudaraan dengan mengelar tangan mereka dan minum darahnya dengan susu. Ini bagi mengukuhkan hubungan mereka berdua. Seterusnya,
Filem Mongol juga ada unsur keagamaan dan kerohanian di mana ayah Temunggi mengajar anaknya bawah Mongol percaya dengan Tuhan Tengri di langit biru, dan guruh adalah satu tanda bahawa Tuhan sedang marah pada kaum Mongol. Dan sepanjang filem ini kita dapat lihat bahawa Temunggi akan meminta Tuhannya untuk selamatkan dan melindungkan dirinya dari sebarang kesusahan. Selain faktor-faktor yang membangunkan atau melahirkan satu tamadun, ada juga faktor yang menjadi sebab sebuah tamadun merosot seperti keruntuhan moral dan nilai. Ini boleh dilihat pada babak awal filem di mana askar Mongol meninggalkan moral mereka apabila Khan telah wafat. Mereka pula mencuri harta daripada keluarga kaum sendiri. Dan terakhir sekali, bencana alam juga menjadi satu faktor merosatan sebuah tamadun yang boleh juga dilihat pada filem Mongol pada peperangan terakhir antara Khan dengan Jamuk, di mana hujan lebat dan suasana yang gelap gelita membuat musuh menyerah diri semula kepada kaum Genghis Khan. Sekian itu sahaja huraian saya berkenaan filem Mongol sambil mengaitkan dengan faktor-faktor kelahiran dan kemerosatan sebuah tamadun. Terima kasih.